Okey, kembali kita di pentas MHI, pentas pula ya. Sebab ada budayawan yang bersama kita. Betul. Kalau di Kelantan dia panggil bukan nama tu. Habis nama apa? Cuba teka. Bagi 3. Oh, susah nak teka ni. Kena bagi Awet. ABC. A. Hasan. Okey, B. B. Karim. C. Azman. A. Okey, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin, ahli Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Apa khabar, Prof? Baik. Terima Baik. kasih Sebenarnya banyak. apakah nama yang dipanggil di Kelantan? Rasanya Fitri tahu jawapannya A. Tepat jawapan saya walaupun saya tak tahu hari ini. Okey, itu dia. Okey, Prof sebagai individu yang dibesarkan di Tanah Serendas Kebun Bunga Ya, kan. ya. Begitu fasih berbahasa Melayu malah jadi pusat rujukan lah untuk orang yang ingin mengenali bahasa Melayu dan juga budaya. Macam mana melihat wayang kulit ini bertapak dan pelbagai gelora yang berlaku dalam wayang kulit ni. Ya. Jadi ia terus bernafas. Jadi di mana sekarang ni kedudukan wayang kulit? Adakah masih lagi berjuang untuk survival ataupun bagaimana, Prof? Terima kasih banyak. Cakap Kelantan ya. Boleh. Boleh. Sebenarnya wayang kulit merupakan satu kesenian tradisional rakyat yang sangat sinonim dengan masyarakat negeri Kelantan. Khususnya masyarakat Melayu. Dan kesenian ini sebenarnya sudah bertapak di negeri Kelantan sejak awal abad ke-20 yang lepas. Sudah lama. Dan dipercayai merupakan adunan daripada beberapa pengaruh. Akan tetapi, wayang kulit yang ada di Kelantan adalah wayang kulit yang sudah diasimilasikan dengan masyarakat Melayu negeri Kelantan. Jadi, wayang kulit yang ada di Kelantan pada hari ini merupakan ciptaan masyarakat Melayu Kelantan sendiri. Hasil daripada asimilasi beberapa pengaruh. Seperti dari Indonesia, dari Thailand dan sebagainya. Dan wayang kulit sinonim dengan masyarakat Melayu. Betul. Sebagaimana Dikir Barat, Mak-Yung dan beberapa lagi kesenian. Dan ini merupakan kebanggaan dan kemegahan rakyat negeri Kelantan. Bahkan kita di seluruh Malaysia pun berbangga dengan kesenian wayang kulit. Betul. Itulah sebabnya kita kena betul-betul jaga khazanah negara ini, kesenian negara ini supaya ianya tidak ditelan zaman, ianya tidak senyap begitu sahaja dan ada pelapis yang penting. Kita nak kenalkan juga kepada anda semua yang berada secara maya bersama dengan kami, Encik Kang Bun Ang ataupun lebih selesa dengan panggilan Cik An. Kalau tadi di bingkisan kita ada kongsikan juga wajah beliau atau dalang ataupun pengerusi Persatuan Wayang Kulit Sri Cindayu. Apa khabar Cik An? Baik, selamat pagi. Ya, Ada selamat mana tu? pagi. KB dah. Di Kota Baru. Ya, duk Kota Baru lah ni, duk Makan Kelantan. apa? Makan pagi dia. Okey, kalau ikut sejarah pelibatan awal, bagaimana boleh terlibat dengan wayang kulit ni? Kerana keluarga ke, kerana tradisi sekeliling ke, sekolah ke, macam mana? Saya berminat wayang kulit ni disebabkan oleh nenek saya. Semasa kecil-kecil dulu saya ikut nenek saya pergi tengok persembahan wayang kulit. Okey. Jadi timbullah minat dalam hati ni nak buat patung wayang kulit dan bermain wayang kulit. Oh, okey. Okey, kalau nak diikutkan berapa lama dah Cik An dalam seni wayang kulit ini? Kita terlibat secara seriusnya, kita berdaftar dalam 2008 kita berdaftar. Dan 15 tahun saya ingat serius dalam persembahan wayang kulit ni. Jadi untuk mendalami wayang kulit ni masuk kelas formal ke ataupun daripada orang terdekat saja? Ke? Orang terdekat. Macam untuk memahami perkataan ke ataupun pelajari secara formal ke, macam mana tu? Kita pelajari macam-macam lah, kita belajar formal pun. Lepas tu kita banyak belajar cari orang yang lebih pandai dari kita pergi belajar dari orang yang lebih lama lah, orang lama dari kita. Dan dia kena ada jiwa yang betul-betul kesenian ya Prof. Bila kita bercakap pasal inovasi pula ni, inovasi wayang kulit ni kadang-kadang kalau kita melihat kepada sekarang ni penghasilan dia dah menggunakan plastik ataupun barangan terpakai. Itulah diinovasikan dengan kesenian ini. Tetapi bagaimana kalau orang kata dulu kita nak ada nilai estetik kan? Betul. Kulit kambing, kulit lembu. Betul. Jadi bila dah diinovasikan ni, apakah pandangan terhadap nilai estetik wayang kulit ini? Sebenarnya ini merupakan satu program sebenarnya yang dirintis oleh Balai Seni Visual Negara.
Okey. Pada masa ini, Balai Seni Visual Negara sedang merancang beberapa aktiviti di seluruh negara dari segi mencambahkan apa yang dinamakan inovasi baru. Jadi apa yang dirancang bersama dengan dalang Cik An tadi di Kota Baru itu ialah bagaimana kita cuba berikhtiar untuk menginovasikan penghasilan patung wayang kulit ini dengan bahan terbuang. Artinya juga kita cuba menyantuni alam sekitar, menyokong kerajaan dalam melestarikan alam sekitar kita. Jadi patung wayang kulit yang baru itu yang dihasilkan melalui plastik yang dikitar semula sangat cantik sebenarnya. Dan saya fikir itu merupakan satu pencapaian kita yang bagus sebab saya melihat patung wayang kulit yang diperbuat daripada belulang ini mahal dan kualitinya sangat tinggi. Nilai estetiknya juga terjagalah. Dan ini berbeza dengan yang inovasi. Kurang sedikit nilai estetik, tetapi dalam setengah-setengah hal saya nampak peluang dan kecenderungan kita untuk mengkomersialkan patung wayang kulit yang plastik itu. Jika dirancang dan diatur dengan sempurna, akan menjadi komoditi yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahawa anak-anak sekolah boleh menggunakan patung yang plastik itu untuk latihan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi kalau kita bawa ke bilik darjah, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita boleh berlatih dengan mudah. Dan okey, dan balik tanya kepada Cik An. Baik, jadi bila sebut persatuan ni, dia mesti orang mainkan ramai yang terlibat ataupun umur tertentu saja. Macam mana dengan yang masih lagi muda? Sebab bila sebut nama Cina itu, kita bayangkan Cina, India, Melayu kan? Okay. Jadi bagaimana untuk memantapkan lagi persatuan? Tadi ada harapan untuk masuk ke bilik darjah semua. Jadi subjek okey di sekolah ke? Ada tak kemajuan ke arah itu sekarang ni, Cik An? Ya, sekarang ni kita sedang mencari pelapis-pelapis muda lah untuk mengenali lebih lanjut lagi tentang wayang kulit ni, dan kita akan membuatkan mereka memahami wayang kulit. Sekarang kita mencari pelapis-pelapis muda lah. Ya. Cik An, bila Cik An berada dalam industri ini lebih daripada 15 tahun kan, dah merasa menghasilkan karakter itu menggunakan kulit lembu, kulit dan juga sekarang ini dengan material yang sekarang ini. Bagaimana perbezaan dia dalam penghasilan? Adakah lebih sukar untuk dihasilkan dengan menggunakan plastik ini? Ataupun bagaimana, Cik An? Kalau kita mula-mula nak belajar ni, lebih baik kita gunakan plastik lah. Sebab plastik lebih mudah untuk ukir patung. Kalau dah kita mahir dengan plastik, maka bolehlah kita buat dengan kulit. Sebab kulit ni lebih susah. Dia lebih keras dari plastik. Dengar sikit boleh? Cik Ang berdalang ke boleh ya? Untuk dalang. Betar je, okay? Boleh ya? Boleh tak? Tak ada muzik tak apa kan? Ya, macam mana? Tak ada muzik tak apa kau? Buat sikit-sikit. Nyanyi-nyanyi. Buat sikit jadi Tok Dalang. Tok Dalang. Jadi Tok Dalang okey. Ini Watak Walung ni. Okey. Okey. Selamat pagi semua. Ni Abang Lu nak kecek hari ni dalam Malaysia hari ini. Pakat tengok wayang kulit ni dah. Pakat belajar wayang kulit. Okey, comellah Cik An ni. Terima kasih banyak-banyak Cik An. Sedikit harapan bagi mereka ingin meningkatkan lagi seni kita, seni wayang kulit ini, supaya ianya tidak hanya berada di belakang tabir wayang kulit itu saja, tetapi boleh dikomersialkan, boleh dijadikan sebagai satu subjek dan sebagainya. Mungkin harapan daripada Cik An sendiri, silakan. Harapan saya harap wayang kulit ni akan maju, terus maju ke hadapan lah. Dan semoga anak-anak muda pun akan cuba mengenali wayang kulit. Sebab wayang seni ni untuk diwarisi, malah kita kongsi bersama. Ya. Terima kasih banyak-banyak Cik An. Okey, Bang. Ya, terima kasih banyak. Comel lah Cik An ni. Okey. Prof, macam mana bila menjadi ahli lembaga penggunaan seni visual negara ni, ada usaha daripada pihak kerajaan sendiri untuk memberikan dana barangkali untuk lebih mencantikkan lagi kemajuan seni budaya? Ya, sebenarnya apabila yang amat berhormat Perdana Menteri melancarkan dasar kebudayaan negara yang baru 2021 pada 26 Oktober yang lepas, memang kerajaan
memberi penekanan yang serius kepada bidang kesenian dan juga warisan kita untuk dilestarikan dan juga ditingkatkan. Termasuklah bukan saja melestarikannya, tetapi juga memajukannya sehingga mencapai ke satu tahap menjadi komoditi dan juga memakmurkan apa yang dipanggil sosioekonomi negara. Dan saya fikir ini merupakan perancangan kerajaan yang sangat jelas dan bagus menuju ke masa depan. Kesenian kita akan terjaga dengan lebih baik. Saya fikir so. Dan juga menjayakan dasar kebudayaan kita kan tahun akan datang 2022 insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin selaku ahli Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara aka Hassan Hassan Okey, terima kasih banyak-banyak Prof bersama dengan kami. Terima kasih. Ini satu perkongsian yang cukup baik sekali apabila kita memperjuangkan Prof ada seni wayang kongsi, kulit. ada perkataan yang susah nak diterjemah dalam bahasa Melayu. Contoh? Sehingu. Kesaingus. Seh. Sehingus apa? Kesaingus lah? Bukan Okey, susahlah. Kita kena buka balik kamus ya. Sebelah Prof nanti kena banyak lagi belajar. Baik, Okey, terima kita nak kasih. rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi bersama dengan kami di MHI.